Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami pelajar daripada program Sijil Perkhidmatan Logistik dari Kolej Komuniti Jasin. Kami akan membuat pembentangan tentang subjek SPP 20243 bagi topik kemahiran komunikasi, efektif dan komunikasi tempat kerja. Kumpulan kami terdiri daripada 2 orang ahli. Nama saya Siti Batrisha. Nama saya Nurul Hazira. Kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif. Kemahiran komunikasi perniagaan yang berkesan merupakan aspek penting dalam dunia perniagaan. Ia membantu memastikan mesej disampaikan dengan jelas, berkesan dan profesional kepada rakan kongsi perniagaan, pelanggan dan pekerja. Kemahiran komunikasi perniagaan ada 5. Pertama, kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ialah set kemahiran yang digunakan setiap hari untuk berkomunikasi dan berhubung secara berkesan. Secara keseluruhannya, kemahiran interpersonal melibatkan 2 individu untuk berkomunikasi. Seterusnya, kemahiran pembentangan. Kemahiran yang diperlukan untuk membentangkan sesuatu kepada pelanggan, rakan kongsi atau pekerja. Kemahiran ini penting untuk mencipta persembahan yang menggunakan visual dengan bijak dan menjawab soalan dengan yakin. Ketiga ialah kemahiran pengucapan awam. Kemahiran ini digunakan oleh setiap orang untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kemahiran ini juga digunakan dalam proses pembelajaran dan latihan yang berterusan. Kemahiran maklum balas iaitu kemahiran tindak balas. Maklum balas diibaratkan sebagai cermin dalam proses komunikasi. Hal ini terjadi apabila selesai berinteraksi, terdapat maklum balas yang akan diterima, yang menandakan penerima dapat menerima maklumat yang disampaikan dengan jelas. Seterusnya, kemahiran mendengar. Kemahiran ini penting untuk membantu memahami keperluan dan keinginan pelanggan atau pekerja, dengan dengar dengan teliti dan balasnya dengan sewajarnya. Akhir sekali, kemahiran pengurusan maklumat. Kemahiran ini amat penting untuk menguasai pelbagai kemahiran terkini. Dengan adanya kemahiran ini, komunikasi dapat dibaiki dan sekaligus dapat meningkatkan kerjasama antara pekerja. Ciri-ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan. Terdapat beberapa ciri komunikasi perniagaan yang efektif, antaranya ialah kepelbagaian media. Menggunakan pelbagai media komunikasi seperti email, telefon, mesyuarat, persidangan video, laman web dan media sosial untuk menjangkau pandangan atau pendapat yang berbeza. Yang kedua, kecerdasan emosi. Penyampai perlulah memahami emosi penonton dan menyampaikan mesej dengan empati dan kepekaan terhadap perasaan mereka. Seterusnya, keterbukaan dan keterusterangan. Keterbukaan dan keterusterangan dapat membantu memupuk kepercayaan dengan pelanggan, rakan kongsi dan pekerja. Yang keempat, keberkesanan visual. Dengan adanya penggunaan visual seperti graf, carta dan imej, ia dapat menyokong mesej yang ingin disampaikan dengan membuatkan sesuatu pembentangan itu lebih menarik. Akhir sekali, kesedaran budaya. Penyampai perlu memahami perbezaan budaya dan reka bentuk komunikasi yang sesuai dengan budaya pelanggan dan rakan kongsi antarabangsa. Seterusnya, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Tujuan utama komunikasi di tempat kerja adalah untuk meningkatkan efektif organisasi secara keseluruhan. Hal ini termasuk memastikan bahawa seluruh karyawan bekerja menuju tujuan bersama dan mendukung pertumbuhan dan kejayaan organisasi. Saluran formal komunikasi. Saluran ini ialah satu proses penyampaian dan penerimaan maklumat oleh 2 atau lebih orang yang mematuhi ketetapan profesional, piawaian dan proses dan mengelakkan daripada menggunakan istilah slang. Kebiasaannya komunikasi formal digunakan pada waktu formal seperti ketika berada di dalam sesuatu mesyuarat atau ketika berkomunikasi dengan orang yang penting. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang diiktiraf dalam dan
diperakui dalam organisasi untuk mengalirkan maklumat dan mesej secara rasmi. Saluran ini biasanya digunakan untuk tujuan rasmi dalam organisasi seperti maklumat berkenaan dasar pengumuman dan komunikasi yang berkaitan dengan struktur hierarki organisasi. Seterusnya, rangkaian komunikasi formal ialah komunikasi formal digunakan pada majlis rasmi selain digunakan dalam sistem organisasi. Komunikasi secara formal amat penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja khususnya dalam sistem organisasi. Ini akan membantu penyelarasan dalam sesebuah organisasi berjalan dengan lancar. Rangkaian komunikasi formal ialah susunan atau struktur yang mengalirkan aliran mesej dan maklumat dalam organisasi secara rasmi dan diiktiraf. Ini melibatkan saluran komunikasi formal dan peraturan yang ditetapkan untuk mengawal aliran maklumat. Kelemahan komunikasi formal yang pertama ialah tidak fleksibel. Biasanya, komunikasi formal tidak fleksibel jika seseorang di luar saluran berniat untuk mengubah pandangan yang adalah mustahil. Walaupun perlu untuk berubah, ia sangat sukar. Yang kedua ialah kurang inisiatif. Di bawah sistem komunikasi ini, setiap orang melaksanakan tugasnya dengan mengikut sistem tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, ia menjadi penghalang untuk mengembangkan kreativiti pekerja. Yang ketiga ialah kurang keramahan. Dalam sistem komunikasi formal, kaki tangan bawahan mematuhi perintah pihak berkuasa atasan dengan ketat, sehingga pelaksanaan pemerintah tidak mematuhi kewajipan dengan baik. Yang keempat ialah sikap authoritarian. Dalam sistem ini, pengirim adalah pihak berkuasa yang lebih tinggi dan penerima adalah ejen yang lebih rendah. Secara umumnya, arahan daripada pihak atasan tidak boleh diabaikan. Ini mewujudkan budaya authoritarian dalam organisasi. Yang kelima, pembaziran masa. Pengurusan atasan berkomunikasi dengan pekerja mereka dengan mengenalkan institusi pengganti dan bukannya mengabaikan mana-mana eksekutif atau pangkat. Kerana itu, ia mengambil banyak masa dan banyak membuang masa orang. Seterusnya, saluran komunikasi tidak formal. Grapevine adalah satu bentuk komunikasi tidak formal yang berlaku dalam sesebuah organisasi, sama ada dalam organisasi dalam swasta maupun kerajaan. Bentuk komunikasi ini adalah merupakan satu saluran alternatif yang wujud di samping saluran komunikasi berbentuk formal yang menggunakan surat memo buletin. Komunikasi tidak formal wujud melalui rangkaian hubungan sosial dan terdapat dalam sesebuah organisasi. Rangkaian komunikasi tidak formal wujud untuk memenuhi keperluan ahli-ahlinya, keperluan untuk berteman dan mendapatkan maklumat, untuk menentang kebosanan, untuk mempengaruhi orang lain dan membekalkan maklumat yang berkaitan dengan kerja yang tidak diperoleh melalui saluran komunikasi tidak formal. Seterusnya, kelebihan struktur organisasi tidak formal. Yang pertama ialah fleksibiliti struktur. Organisasi tidak formal adalah sangat fleksibel dan mudah diubah. Ia membolehkan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasaran atau keperluan pelanggan dengan lebih cepat. Yang kedua ialah kreativiti pekerja dalam struktur organisasi tidak formal sering berasa lebih bebas untuk berinovasi dan bercipta. Ini boleh menggalakkan penemuan dan penyelesaian masalah secara kreatif. Yang ketiga ialah hubungan erat dalam struktur ini. Hubungan antara pekerja sentiasa lebih erat dan rapat. Ini memupuk kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik. Yang keempat ialah penglibatan pekerja-pekerja dalam struktur organisasi tidak formal sehingga lebih terlibat dalam proses pembuat keputusan dan menentukan cara kerja harus dilakukan. Yang kelima ialah komunikasi pekerja. Komunikasi dalam struktur tidak formal lebih terbuka dan jujur. Pekerja boleh berkongsi pendapat dan masalah dengan lebih bebas. Seterusnya, kelemahan struktur organisasi tidak formal. Yang pertama ialah ketidakstabilan. Struktur ini mungkin kurang stabil dan mungkin sukar untuk menjana pendapatan dalam jangka panjang.
keupayaan organisasi untuk mengekalkan pertumbuhan dan kecekapan mungkin terjejas. Yang kedua ialah ketidakcekapan. Dalam keadaan tertentu, struktur organisasi tidak formal mungkin menjadi kurang cekap. Terdapat potensi untuk tugas bertindik atau kerja tidak sejajar. Yang ketiga ialah kekaburan. Peranan kadang-kadang dalam struktur organisasi tidak formal, peranan tanggungjawab pekerja mungkin tidak jelas. Ini boleh menyebabkan konflik dan kekeliruan. Keempat ialah pengurusan kerja tidak teratur. Dalam situasi di mana kerja tidak teratur, pekerja mungkin berasa diberi terlalu banyak kebebasan untuk membuat keputusan tanpa arah tuju yang jelas. Yang kelima ialah kekurangan keseragaman. Dalam struktur organisasi tidak formal, tiada proses standard dan tiada garis panduan yang konsisten untuk diikuti. Demikian isi perbincangan kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan kerana kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sekian, terima kasih.